Yang kita nak tegakkan tu keadilan. Keadilan ini mesti lihat kepada fakta dan undang-undang. Dan ditegakkan dengan sikap sifat rahmah, compassion. Mesti ada. Karena kita ini, sebab itu dalam politik kita ada keadilan dan kemanusiaan. Ini yang hilang dalam negara kita. Kebencian kaum, kebencian agama. Sampai kes itu tak boleh dilihat cara rasional lagi dah. Kalau kes seumpamanya terhadap orang lain, kita musuh kerana dianggap parti lain. Kalau kaum lain, dia begitu sekarang ini. Saudara, bagi saya, dalam keadaan marah bagaimanapun kita, saya masih mahu menekankan, ya, ini adalah waktu damai dan ketenangan bagi rakyat keseluruhannya. Permusuhan politik tidak harus terus tajam, atau ini disebut dalam keadaan permusuhan enmity and rancorous. Tak boleh lagi dah. Kerana sebaik kalau kita anggap politik ini permusuhan yang sengit, kebencian berterusan, ia akan menghilangkan kewarasan. Maka oleh demikian, saya ingin menggesa dan mengajak bukan saja parti keadilan, Pakatan Harapan, malah seluruh rakyat negara ini untuk menyatakan, mari kita bangunkan semula semangat baru negara kita. Menghentikan permusuhan pribadi, permusuhan parti, permusuhan kaum, dan menegakkan keluruhan undang-undang dan membela nasib rakyat semua. Saya tahu ini cita-cita satu idealisme yang sukar diperolehi. Tapi inilah arti hidup dan perjuangan. Ya. Dan saya harap mesej ini sampai. Ya. Saya tidak fikir negara harus dibebankan saban hari dengan begitu. Sampaikan orang yang berkuasa sekarang merasa cemas. Besok kalau dia jatuh, dia pula masuk jail. Kemudian pilihan raya 2015, jatuh pula yang lain. Masuk jail pula. Jadi masuk jail ataupun didakwa ini bukan lagi bersandarkan hukum, tetapi siapa menang dan siapa kalah. Saudara, negara ini harus diselamatkan. Lebih 6 dekad merdeka, harus lebih dewasa. Jangan tajamkan lagi politik kaum dan politik agama, permusuhan. Jangan musnahkan institusi yang dibina landasan di negara kita ini. Dan oleh demikian, ia memerlukan kekuatan semangat. Ya, kalau tidak, apa guna kita dalam politik ini? Ya, untuk berkuasa, bila berkuasa, kaut harta dan tindas orang lain. Naik pula giliran orang lain. Berkuasa, kaut harta, tindas orang lain. Jadi ini bergulir di kalangan elit politik yang sama perangai bobrok begitu. Sebab itu saya katakan harus kita gilap semula idealisme ini. Kawan-kawan tadi, terutama Surame, dia cerita Chao Pandan ini, Palema, sejarah Melayu. Saya tertarik juga. Kerana kita ni kalau bercakap di dalam bidang politik ini, yang kalau dengan Melayu lah, Melayu semua. Hebat Melayu, pejuang Melayu, gini, Melayu saja. Sejarah dan budaya dia pun dia tak pernah tahu. Ya. Bila cakap soal bahasa, mana boleh? Kita hanya mantapkan bahasa Melayu. Betul. Bahasa Melayu, bahasa rasmi negara ini, mesti ditingkatkan penguasaannya, mesti menjadi bahasa ilmu. Tetapi kalau baca sejarah Melayu, terutama hikayat Hang Tuah, mau jadi Laksamana, menjadi pemimpin Melayu ulung dalam sejarah Melayu itu,
namanya Hang Tuah, jadi Laksamana, penguasaannya 11 bahasa. Ya. Apa yang disampaikan? Menunjukkan penguasaan bahasa Melayunya mantap, tetapi untuk menjadi jago Kerajaan Melayu Melaka pada masa itu, seorang pemimpin itu adalah seorang yang berilmu dan bijak dan menguasai semua bahasa-bahasa yang digunakan di rantau ini. Ada orang kata tak betul tak tidak? Ya, ini cerita lain cerita. Tapi pengajarannya apa? Pengajarannya ialah Melayu yang hebat itu, Melayu yang menguasai bahasanya dengan mantap, bangga dengan bahasanya, tetapi ada kebijaksanaannya. Dan negarawan pada ketika itu adalah Tun Perak. Saya harap Menteri Besar dengan kesungguhannya mengemudi parti dalam keadaan hari itu atau bahtera yang dilanda sedikit gelombang, mau jadi Tun Perak sudah mesti pertahankan keyakinan, mesti menimba ilmu, mesti guna kebijaksanaan, mesti ada kesabaran dan kewarasan, dan mesti mengutamakan rakyat daripada diri dan keluarga. Saya akan menjadi orang yang paling bangga kalau tokoh muda macam Saudara Amir ini akan muncul di negeri Selangor seperti Bendahara Tun Perak. Jadi saya kena jawab, saya tertatih dari pantun. Padi menguning di tanah Sabah. Saya nampak dari Sabah. Itu intinya. Padi menguning di tanah Sabah. Petani membanting hasil meruah. Berjuang hebat seperti Tun Perak. Laungan reformasi tebus maruah. Sam, lepas ni aku tak hafal jaga. Supaya aku tahu benangan. Jadi saudara, kita melangkah ke depan. Negara hari ini dilanda suasana politik yang tidak menentu. Kalau orang anggap langkah Sheraton itu hebat, saudara, hebatnya dengan 2/3 majoriti, tidak ada ketentuan, tidak ada harapan baru, tidak ada keyakinan pelabur, tidak ada dasar ekonomi yang jelas, tidak ada perbahasan di parlimen tentang rancangan ekonomi dan lain-lain dibincangkan, baru ada session setelah sekian lama. Memang dari segi politik itu amat meleset. Ekonomi, sudah tengok, lihat mana arah baru dia. Rundingan dengan kes Goldman Sachs tadi, Guadaing mengepalai serangan tentang hal itu, dan memang jumlahnya. Saudara Wong Chen banyak menulis tentang hal yang sedemikian, yang menunjukkan bahawa kita mendapat suatu hasil yang sangat rendah berbanding dari keupayaan kita sesungguhnya. Sebab kewibawaan pimpinan tidak ada. Sebab terdesak untuk mencari penyelesaian. Dekaut apa saja yang ada. Dan ini yang menyebabkan kita kerugian.